Wan Ramzan bin Wan Mamat, Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Nyanyian lagu Bangsa Johor dan lagu tema ibadat sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia. Raya
silakan mengambil tempat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz Wan Ramzan bin Wan Mamat, Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang dihormati Tuan Haji Aminuddin bin Adam, Pengarah Pendidikan Negeri Johor. Yang berusaha Puan Hajah Cik Selamah binti Cik Nik, Ketua Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang berusaha Tuan Haji Jasni bin Omar, Pegawai Pendidikan Daerah Pasir Gudang. Yang dihormati Tuan Haji Arifuddin bin Abdul Hamid, Ketua Sektor Dakwah dan Kepimpinan Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Pegawai-pegawai Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri dan pejabat pendidikan daerah Negeri Johor, pegawai-pegawai dan guru-guru pengiring kontijen daripada setiap negeri. Cik Hajah Rohana binti Ismail, Pengetua Sekolah Seni Malaysia Johor, selaku tuan rumah lokasi bagi program kali ini. Guru-guru besar, ahli-ahli jawatankuasa pelaksana khemah ibadah dan para peserta khemah ibadah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia kali kedua tahun 2016. Salam hormat, salam sejahtera, salam sehati sejiwa dan salam muafakat Johor. Penuh takzim mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Tuan Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia serta tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke auditorium Sekolah Seni Malaysia Johor bagi sama-sama mengikuti majlis ucap utama khemah ibadah sekolah-sekolah atau ringkasnya dikenali sebagai KIS Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berbahagia tuan serta hadirin sekalian, khemah ibadah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat kebangsaan pada kali ini merupakan program kali kedua seumpamanya diadakan setelah khemah ibadah yang sama diadakan buat kali pertama pada tahun 2014 di Pulau Pinang. Kali ini, Negeri Johor Darul Ta'zim telah dipilih sebagai tuan rumah bagi khemah ibadah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat kebangsaan kali kedua tahun 2016 dengan tema Akidah Hukum Ibadah Teguh. Yang berbahagia tuan serta hadirin sekalian, persembahan pembukaan sebentar tadi telah pun dijayakan oleh Orkestra Sekolah Seni Malaysia Johor menerusi dendangan dua buah lagu berunsur ketuhanan, iaitu lagu pertama ciptaan sepenuhnya tenaga pengajar Sekolah Seni Malaysia Johor Encik Nizam bin Rosli berjudul Al-Quran Penyuluh Hidup, dan lagu kedua menyusul berjudul Hanya Namamu. Tahniah dan terima kasih diucapkan kepada Orkestra Sekolah Seni Malaysia Johor. Yang berbahagia tuan serta hadirin sekalian, awal pertama majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Khairuddin bin Abdul Kadir, Guru Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Pasir Gudang 1 untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kami merafakkan rasa kesyukuran dan pujian di atas kudrat dan iradat-Mu, dengan nikmat kesehatan dan kesejahteraan-Mu, dengan nikmat ketenangan dan ketenteraman-Mu, dapat kami berhimpun di sini bagi melaksanakan dan menjayakan khemah ibadah sekolah-sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat kebangsaan kali kedua tahun 2016. Iti kecemerlangan dan kegemilangan institusi pendidikan negara. Lorongkanlah hati-hati kami dengan penuh keikhlasan agar menjadikan aktiviti dunia pendidikan sebagai ibadah kepadamu. Ya Allah, ya Raziqal Baraya wa ya Qadiyal Manaya. Jadikanlah pelajar-pelajar yang terlibat dalam program ini di kalangan mereka yang sentiasa bersyukur terhadap segala nikmat-Mu, sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam pelbagai bidang
sama ada akademik maupun co-curriculum. Mempunyai akhlak peribadi yang luhur, berpaksikan akidah yang kukuh dan ibadah yang teguh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Ustaz Khairuddin bin Abdul Qadir atas pimpinan bacaan doa itu. Yang berbahagia tuan serta hadirin sekalian, seterusnya majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang berbahagia Tuan Haji Aminuddin bin Adam, Pengarah Pendidikan Negeri Johor, untuk menyampaikan ucapan haluan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih pada saudara pemudah acara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam muafakat Johor. Yang berbahagia Ustaz Wan Ramzan bin Wan Mamat, Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berusaha Puan Hajah Cik Salamah binti Cik Nik, Ketua Sektor Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Johor, yang berusaha Tuan Haji Jasni bin Omar, Pegawai Pendidikan Daerah Pasir Gudang, yang dihormati Tuan Haji Arifuddin bin Abdul Hamid, Ketua Sektor Dakwah dan Kepimpinan Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, yang saya hormati Cik Hajah Rohana binti Ismail, Pengetua Sekolah Seni Malaysia Johor selaku tuan rumah lokasi bagi program Khemah Ibadah Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia kali yang kedua peringkat kebangsaan ini. Para pegawai daripada Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, para pegawai daripada Jabatan Pendidikan Negeri dan juga pejabat pendidikan negeri, para pegawai dan juga guru-guru pengiring kontijen daripada setiap negeri, guru besar dan juga ahli jawatan kuasa pelaksana kemah ibadah ini, serta para peserta sekalian. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama dalam kemah ibadah sekolah-sekolah peringkat kebangsaan kali yang kedua bagi tahun 2016. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih khususnya kepada Ustaz Wan Ramzan bin Wan Mamat, Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana memberi kepercayaan kepada negeri Johor sebagai tuan rumah khemah ibadah sekolah-sekolah pada tahun ini, walaupun telah ditangguhkan pada tahun 2015. Sebagai tuan rumah, Jabatan Pendidikan Negeri Johor mengalu-alukan kehadiran kontijen-kontijen dari seluruh negeri dalam program kemah ibadah sekolah-sekolah ini. Sesungguhnya program ini merupakan satu usaha yang murni dan mulia. Seramai 360 peserta akan berkampung di sini selama 4 hari. Sepanjang berada di negeri Johor ini, di samping menghadiri kemah ibadah, para kontijen akan memperolehi maklumat-maklumat yang baru, khususnya berkaitan dengan negeri Johor. Apabila kita sebut saja negeri Johor, kami warga negeri Johor dan Malaysia amnya berbangga dan sinonim dengan JDT, Johor Darul Takzim. Dan JDT ini sinonim pula dengan bola sepak. Ini disebabkan oleh seperti mana yang kita sedia maklum bahawa bola sepak negeri Johor ini di bawah kelab JDT telah mengharumkan nama negara kerana menjadi
kelab yang pertama sekali ataupun negeri yang pertama sekali menjuarai Piala AFC. Dan banyak lagi keistimewaan yang boleh tuan-tuan dan puan-puan, khususnya anak-anak sekalian, mendapat maklumat-maklumat keistimewaan yang terdapat di negeri Johor ini. Antaranya biryani gam. Kalau di Putrajaya, Cyberjaya tu dia famous dengan, kita katakan apa ni, sabak nasi Arab sabak Dan di sini terkenal dengan biryani gam dan juga laksa Johor. Selain daripada tempat-tempat yang terkenal di negeri Johor ini seperti Legoland, Hello Kitty, ini semua adalah tempat-tempat bertaraf antarabangsa yang terdapat di negeri Johor ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin yang saya hormati sekalian, semoga program yang akan kita jalankan ini dapat mengeratkan hubungan antara guru-guru dan murid-murid yang terlibat. Ikatan silaturahim yang erat dapat dijalinkan secara berterusan walaupun setelah tamatnya program ini nanti. Harapan saya, program ini akan dapat melahirkan peserta dengan akhlak dan sasiah yang terpuji, menanam kasih sayang peserta kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu bapa, negara, guru-guru dan rakan-rakan. Dan selain itu juga, para peserta juga akan mendapat tips-tips bagaimana menjadi insan yang cemerlang di dunia dan akhirat. Dan ini akan membangkitkan kesedaran untuk melakukan perubahan positif dalam hidup serta akan mempelajari kaedah ibadah yang sempurna dan mengetahui rahsia di sebalik suruhan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengakhiri ucapan haluan ini, saya amat berharap agar program ini dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah dirancang. Ucapan penghargaan terima kasih juga saya rakamkan kepada Pengetua Sekolah Seni Malaysia Johor dan warga sekolahnya kerana memberi ruang dan peluang kepada lokasi program ini untuk dijalankan. Kepada para peserta diharapkan dapat mengambil dan menimba ilmu seberapa banyak yang mungkin. Petugas-petugas yang terlibat di dalam program ini dapat memikul tugas yang diamanahkan ini dengan rasa penuh tanggungjawab dan usaha murni ini hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri ucapan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih khususnya kepada Ustaz Wan Ramzan bin Wan Mamat, Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, kerana menjadi tetamu kita pada malam ini dan seterusnya menyempurnakan perasmian kemah ibadah pada malam ini. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Berbahagia Tuan Haji Aminuddin bin Adam, Pengarah Pendidikan Negeri Johor, atas ucapan aluan itu tadi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa, kini majlis dengan hormat takzimnya mempersilakan Yang Berbahagia Ustaz Wan Ramzan bin Wan Mamat, Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, untuk menyampaikan ucap utama program. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil 'aliyil azim. Yang mulia sahabat saya, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Johor,
sahabat saya Puan Hajah, Ketua Sektor Pendidikan Islam JPN Johor, Ustaz Arifudin, Ketua Sektor Bahagian Pendidikan Islam, Sektor Dakwah, Pengetua Sekolah Seni, tuan-tuan perempuan pegawai JPN Negeri dan juga PPD, khususnya para sahabat-sahabat kontijen dan guru-guru pengiring, khususnya kepada anak-anak hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan salam sahabat saya iaitu Puan Hajah Rozainum, iaitu pengarah bahagian kurikulum dan seni. Saya baru WhatsApp Ros kata sekarang ni Ustaz Wan berada di sekolah seni Johor, dan Ustaz terima kasih kerana Ros bagikan ruang yang cantik, auditorium cantik ini untuk digunakan oleh BPI bagi mengendalikan program kemah ibadat peringkat kebangsaan. Jadi beliau sampaikan salam kepada hadirin hadirat sekalian. Sebenarnya antara saya dengan Rozainum yang kawan rapat. Kami bermusyawarah bersama dan selalu sama-sama tuangkan air waktu mesyuarat. Ya, itulah saya dengan Rozainum, dan beliau seronok apabila kita menggunakan dewan ataupun auditorium ini, dan saya akan WhatsAppkan gambar-gambar malam ni kepada beliau. Beliau sedang menunggu di sana. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya rasa tak nak bergantung dengan setiap ucapan ni. Lenguh. Cuma apabila saya berada di sini, saya flashback balik kepada bagaimana saya berada di sini, tuan-tuan sekalian, anak sekalian. Saya pernah bertugas di Johor ni lama. Daripada tahun 1981 hingga 88. 89 baru transfer balik ke Kelantan. Dan bila datang ke Johor ni, lagu Johor ni masih lagi saya ingat, alhamdulillah. Jadi tidak terkapai-kapai bila nyanyi tu, alhamdulillah boleh ingat lagi lagu Johor. 8 tahun mengalungkan lagu Johor, alhamdulillah. Dan saya ingat balik apabila berada di sini, maka saya ingat dua tokoh yang dapat saya lahirkan anak Johor. Yang pertama Datuk Ahmad Maslan, murid sulung saya. Tepuklah, itu anak Johor. Anak murid saya bangga dengan anak murid saya. Dia jadi datuk dan menteri. Dan beliau masih mengenali saya dan pernah peluk saya waktu mesyuarat di PWTC dalam tahun 2011 yang lalu. Mengakui Ustaz Wan ni lah guru dia. Yang kedua, bagi peminat bola sepak, nama ini akan terkenal, dan satu pengulas utama yang saya kagum dengan pengulasannya, iaitu Encik Zainal Abbas. Murid saya yang saya sempat ajar dia di Sekolah Sains Johor Keluang dulu. Dan beliau penuh peluk saya pada tahun 2015 di sambutan Hari Guru di Kedah. Sebelum saya naik baca doa, dia dah menghadap saya, Ustaz ingat tak saya ni? Kata saya ingat nama Zainal Abbas sebab saya selalu tertarik dengan pengacaraan Zainal. Di mana program besar yang dihadiri oleh YB Menteri, maka dialah antara pengacara yang paling hebat. Dengan suaranya, dengan bahasa Inggerisnya yang begitu hebat. Dia peluk saya. Saya ni kecil, beliau besar, lemas rasanya. Alhamdulillah, dia peluk oleh orang yang hebat. Maknanya cikgu dia pun hebat jugalah tu. Anak-anak pelajar sekalian, anak-anak dikumpulkan di sini untuk satu program khas, iaitu kemah ibadat peringkat kebangsaan, yang memang telah dimaklumkan tadi bahawa kita sempat buat ini kali kedua. Patutnya tahun lepas dia buat, tapi terpaksa dibatalkan masalah kewangan. Jadi saya harapkan, saya tak nak bucak panjang, saya harapkan selama anak-anak berada di sini, diiringi guru-guru dan ketua kontingen dan sebagainya, ambillah manfaat, ambillah peluang. Pertama, untuk menimba sebagaimana ilmu. Yang kedua, mempraktikkan sebagaimana ilmu yang kita pelajari. Yang ketiga, untuk mendapat sahabat-sahabat baru yang sama-sama sealiran, sama-sama seperjuangan, sama-sama hala tuju, sama-sama visi dan misi kita mencapai kejayaan. Sama ada kejayaan dari segi akademik, dan juga yang paling penting sekali ya, kejayaan dalam pembentukan saksiah. Kerana kita kena ingat, pada tahun lepas kementerian telah memilih tema Hari Guru. Anak-anak ingat tak? Saya pernah tanya cikgu,
pergi ke sekolah. Cikgu ingat tak tema Hari Guru 2015? Tak semua cikgu dapat jawab. Saya nak tanya anak-anak saya pada malam ini, anak terpilih seluruh negara yang bijak dihantar kemari. Apakah tema Hari Guru pada tahun 2015 yang lalu? Boleh kuatkan sikit? Alhamdulillah. Anak siapa yang bijak? Membina ilmu dan menyempurnakan akhlak. Tugas membina ilmu ialah tugas guru. Tugas guru juga ialah menyempurnakan akhlak anak pelajar. Pertama, saya rakamkan tahniah kepada pengetua Sekolah Seni Malaysia Johor ini yang memang telah menunjukkan kebolehan mengurus sekolah ini dengan mewarnakan sekolah ini ke arah warna-warna Islam. Alhamdulillah. Nama sekolah seni tapi diislamikan seni tersebut sebab Islam ada ciri seninya. Alhamdulillah. Dan saya sempat merakamkan gambar anak Tan Sri KSU. InsyaAllah kejumpa Tan Sri, saya nak tunjukkan Tan Sri ini anak siapa ni. Silap, kalau semalam program tadi saya bermusyawarah dengan Tan Sri KSU, beliau yang chair meeting. Alhamdulillah dia dengan saya tak marah dengan saya. Sebab kita tak pernah lawan beliau. Tapi selalu menggigil lah, takut dia tanya, itu je lah. Jadi insyaAllah lah musyawarah minggu depan nak pergi awal Tan Sri, gambar siapa ni yang smart ni. Alhamdulillah. Itu akan saya tunjukkan insyaAllah. Tuan-tuan dan sekalian, dalam usaha untuk membina ilmu, maka tentulah guru-guru mesti mensiapsagakan diri sebagai tuan yang berjaya membina. Bila sebut membina berarti ada banyak perkara yang perlu disediakan. Pertama, kalaulah anak-anak diberikan tugasan untuk bina sebuah bangunan, apakah perkara yang mesti ada sebelum bangunan itu dibina? Pertama, anak-anak sekalian, pelan bangunan. Ya. Sebelum ada pelan mesti ada tapak dulu. Di mana kawasan nak dibina? Pertama mesti ada tapak kan? Yang kedua, pelan bangunan yang nak dibina kata akan jadi bangsal ayam, kata ada plan. Yang tiga mesti ada bahan-bahan binaan. Bagus. Yang keempat, tenaga pekerja kata takkan dan terjadi sendiri. Yang kelima, yang akhir sekali mesti ada pemantauan bagaimana proses kerja tersebut berjalan atau tidak. Begitulah juga dengan proses pembinaan ilmu kepada manusia. Pertama, cikgu mesti ada. Sebab itulah semua pengarah negeri, pengarah bahagian yang ada sekolah di bawahnya mesti pastikan bahawa di mana ada murid, di situlah ada guru. Sama ada PDP dalam kelas ataupun out of door, di luar kelas. Yang penting berlakunya proses pembelajaran. Bila cikgu nak mengajar, cikgu kena ada ilmu. Dan memang cikgu-cikgu kita berilmu, cukup ilmu. Tetapi cikgu-cikgu mesti bersedia lebih berilmu daripada pelajar dalam segala hal. Itulah perlu kepada ilmu dan penambahan ilmu dalam kalangan guru. Yang ketiga, perlu ada kesiapsiagaan untuk mengajar dan belajar. Dan di situ peranan pelajar. Apa yang harus pelajar mainkan dalam kelas? Adakah boleh masuk kelas dengan tangan kosong? Apa yang perlu anak-anak bawa untuk ke kelas? Segala peralatan perlukan untuk proses PDP. Samalah tadi dengan untuk bina bangunan tadi pun. Kalau cukup semua peralatan ini, maka akan berlakulah proses pembinaan ilmu yang sebaiknya. Bagaimana untuk bina akhlak? Tak semesti anak pelajar yang cerdik dapat 11 A+, akhlaknya terpuji. No, tak semesti. Antara ilmu dan akhlak, dua perkara yang terpisah. Tetapi kita mesti cantum dan gabungkan untuk melahirkan insan yang terbaik. Proses untuk menggabungkan ini bukan suatu benda yang mudah. Bukan suatu perkara yang mudah. Inilah juga peranan yang mesti dilaksanakan oleh guru-guru kita dan mesti diambil bahagian oleh anak-anak kita. Saya nak share satu maklumat pada anak sekian dan pada guru-guru sekian yang ada. Anak-anak sekian, anak-anak nak cikgu yang bagaimana? Apakah ciri cikgu yang diinginkan oleh seorang pelajar? Baik, lagi? Lagi? Okey.
Semua tu betul. Dulu ustaz sebagai murid, dia tak terus naik jadi pengarah. Tuan Haji Amiruddin, murid, jadi cikgu, jadi PPD, jadi timbalan pengarah dan insya-Allah akan bergerak ke KL untuk pengarah bahagian. Insya-Allah, doakan, insya-Allah, welcome. Insya-Allah. Dan saya harap sangat dia akan bergerak KL untuk jadi teman balik. Sekarang ni jumpa sebulan sekali je. Kalau KL dah tentu every week mesti jumpa dengan Tuan Amiruddin. Walaupun dia sebut tadi pada saya, Ustaz, kalau tarik balik, ya Allah, sedihlah pula. Apa halnya? Setiap hari Jumaat malam Sabtu dia akan pick back, duduk di stesen bas Putrajaya, tunggu bas nak balik. Itulah kerja dia setiap minggu. Yes, sampai dia ingat semua tu. Dia kenal setiap pemandu, bahkan mungkin bas tu pun dah booking. Kalaulah seat nombor berapa ini untuk pengarah Johor pada masa itu. Yes, sampai begitu. Kenapa? Sebab begitu berarti tanggungjawab di negeri mesti buat, tanggungjawab pada kementerian mesti buat. Tapi apa pun saya harapkan sangat sahabat saya akan ke sana dalam masa terdekat insya-Allah. Walaupun Johor amat sayangkan beliau, tapi KPM lagi sayang. Insya-Allah. Tuan-tuan dan sekalian, saya sebut tadi, saya nak flashback balik bagaimana saya waktu jadi pelajar dulu. Dan cikgu-cikgu cuba ingat balik bagaimana waktu cikgu jadi pelajar dulu. Pengalaman kita sebagai murid, kita nak cikgu yang pertama, cikgu yang berilmu, betul? Yang kedua, cikgu yang benar-benar ikhlas mengajar. Betul? Betul tak anak-anak? Betul. Dan anak-anak memang hebat dari segi menilai cikgu yang ikhlas dengan cikgu tak ikhlas. Betul tak? Yang tiga, anak-anak perlukan cikgu yang ceria, kemas, semat. Betul tak? Kalau cikgu-cikgu perempuan, tentu anak cikgu perempuan yang pakai kain tudungnya harga mahal. Betul? Yang jenis apa, Frida ke apa, harga 400. Betul? Nak pakai baju kurung yang harga mahal. Nak tengok cikgu bawa handbag yang harga mahal. Betul tak? Dan nak bau wangian cikgu yang berjenama. Betul tak? Bila sifat itu ada pada guru, insya-Allah murid akan sayangkan guru. Bila murid sayangkan guru, murid akan belajar tekun dengan guru tu. Dan apakah impaknya? Yang pasti bahawa subjek yang cikgu ajar mendapat perhatian belajar dan resultnya very cemerlang. Betul tak ni? Tapi kalau dapat guru yang sebaliknya, bagaimana? Guru yang masuk kelas dengan kadang pakaian pun tak begitu kemas, tak begitu menarik, pakai terkung hari Isnin sampai Jumaat terkung yang sama, tak berlaku. Anak murid mesti mata dia cekap tau. Anak-anak sekarang ni mata cukup cekap dan menilai pakaian cikgu perempuan ataupun lelaki. Dia boleh bilang cikgu ni, cikgu Normah ni, kalau pakai kasut warna hitam mesti handbagnya hitam. Kalau pakai telekung warna ni mesti baju kurungnya warna. Ini murid sekarang ni. Sebab saya beritahu ini anak saya yang bungsu, kata 5 sekarang. Satu hari dia balik sekolah, abah hari ni best lah belajar. Kenapa? Cikgu smart lah abah hari ni. Kamu nak belajar kan nak tengok cikgu smart? Yalah, dia kata, abah kalau cikgu smart kita pada semangat nak belajar. Tapi kalau cikgu serebeh, pakai tak smart, tak ada mood, kata dia. Lepas minggu saya tanya balik, lepas 2 minggu, macam mana? Cikgu dia tak ada abah. Cikgu praktikal. Saya sebutkan perkara ni tuan-tuan dan sekian, memang betul. Untuk tarik minat pelajar mesti bermula dengan kita. Bagaimana pakaian kita, tutur kata kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, sikap kita. Sebab kita akan jadi model kepada pelajar. Dan sekali sekiranya cikgu gagal untuk membentuk sifat yang begini, pelajar akan liar dengan kita. Dan ilmu yang mudah pun akan menjadi sukar. Pengalaman Ustaz waktu ambil STPM tahun 1976 yang lalu. Maknanya pada nak cerdik dapat kira lah umur Ustaz ni berapa sekarang ni. 76 STPM plus dah nak bersara dah orang tua tu pun. Ya, nak bersara dah pun. By Disember ni akan bersara. Tinggal 10 bulan lebih je lagi. Tapi masih power lagi bercakap kan walaupun nak bersara. Pengalaman Ustaz tak suka dengan cikgu sehingga Ustaz tak ambil subjek yang cikgu tu ajar. Dia pergi STPM di Ma'had Muhammad di Kota Baru pada tahun 1976. Tak ambil subjek sejarah. Terpaksa belajar ekonomi di kelas swasta pada waktu malam hari
kerana subjek ekonomi tak ditawarkan di Ma'had Muhammadiyah. Tapi kerana kita dah tak ada pilihan lain, walaupun asas sekolah agama tapi boleh prinsipal ekonomi, sebab dah terpaksa kerana benci kan cikgu. Jadi harapan saya pada malam ini, tak ada cikgu yang seperti saya benci itu. Semuanya cikgu akan menjadi kesayangan anak-anak murid. Di mana anak-anak kita rasa kehilangan dengan tak ada cikgu sehari. Kemanalah cikgu Rahimah, kemanalah Ustazah Sabariah ni. Biar begitu keadaannya. Begitulah juga dengan sebagai kita sebagai pengetua. Biarlah kita dirindui oleh cikgu. Bukan pengetua tak ada, dah macam tikus keluar menangis, berlari melompat atas meja. Pengetua tak ada. Dan insya-Allah tidak ada yang begitu di depan saya. Anak-anak sekalian, sepanjang masa 3 hari ini tak lama. Jadi apa ilmu yang anak-anak akan terima dengan sebaik mungkin. Dan paling penting sekali, anak-anak wakil negeri dan anak-anak menjadi bintang yang akan balik untuk menyinari daerah dan negeri masing-masing. Biarlah anak-anak balik nanti dengan segulung sijil dan juga corak warna kehidupan anak-anak. Pertama, akhlaknya memang cemerlang. Yang kedua, akademiknya terbilang, insya-Allah. Itu pada program-program semua ini. Walaupun keadaan kewangan kita amat terhad, saya amat terima kasih kepada JPN Negeri Johor yang sudi menganjurkan program kementerian ini dengan kerjasama pengarah JPN Negeri dan pegawai-pegawai JPN Negeri dan kerjasama semua jawatankuasa penganjuran. Itulah ucapan ringkas saya. Selamat berada dalam program sehingga akhirnya dan selamat menimba ilmu sebanyak mungkin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Wan Ramzan bin Wan Mamat, pengarah bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, atas ucap tamu yang disampaikan sebentar tadi. Dan seterusnya hari ini sekian majlis mempersilakan yang berbahagia Ustaz Wan Ramzan bin Wan Mamat diiringi oleh yang berbahagia Tuan Haji Ahmad bin Adam untuk menyempurnakan sesi penyampaian cerita kepada Ketua Kontijen. Dipersilakan. Wazir Ketua Kontijen Perak Darul Rizwan. Seterusnya dipersilakan Rozaini binti Abdullah, Ketua Kontijen Kelantan Darul Naim. Dipersilakan kini Abdul Hamid bin Yassin, Ketua Kontijen Negeri Sembilan Darul Khusus. Seterusnya dipersilakan Muhammad Razali bin Hamid, Ketua Kontijen Sabah. Dipersilakan Solehan binti Idris, Ketua Kontijen Kedah Darul Amin. Seterusnya dipersilakan Kartina binti Siddiq, Ketua Kontijen Terengganu Darul Ulum. Seterusnya dipersilakan Wan Zaini Hisham Wan Yusof, Ketua Kontijen Selangor Darul Ihsan. Seterusnya dipersilakan Haslina binti Iman, Ketua Kontijen Melaka. Dipersilakan kini Haji Zaini bin Hasbullah, Ketua Kontijen Sarawak Bumi Tengah. Seterusnya dipersilakan Muhammad Syarudin bin Ismail, Ketua Kontijen Wilayah Persekutuan.
Bertukar. Dipersilakan kini Zulkifli bin Ahmad, Ketua Kontijen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Seterusnya dipersilakan Al-Rizwani bin Abdul Rahman, Ketua Kontijen Pulau Pinang, Pulau Pinang. Berikutnya dipersilakan Ahmad Maharudin bin Haji Abbas, Ketua Kontijen Pahang Darul Ma'had. Seterusnya dipersilakan Rosimah binti Mat Isa, Ketua Kontijen Perlis Intrakayangan. Dan dipersilakan kini Samista bin Osman, Ketua Kontijen Johor Darul Takzim JET. Hadirin sekalian, sebagai tanda penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berbahagia Tuan Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Aminuddin bin Adam untuk menyampaikan cenderamata tanda ingatan kepada yang berbahagia Ustaz Wan Ramzan bin Wan Mamat, Pengarah Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Wan Ramzan bin Wan Mamat yang sudi hadir pada hari ini dan menyampaikan ucapan. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Wan Ramzan bin Wan Mamat dan yang berbahagia Tuan Haji Aminuddin bin Adam atas penyempurnaan sesi penyampaian cenderamata ini. Terima kasih. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, alhamdulillah dengan penyempurnaan sesi itu tadi, maka majlis kita pada malam ini telah sampai di penghujungnya. Saya mewakili jawatankuasa pengelola mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat secara tidak langsung ataupun secara langsung dalam menjayakan majlis pada malam ini. Hadirin sekalian, bagi mengakhiri perjumpaan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita berdiri bagi menyanyikan lagu Negara. kepada yang berbahagia Ustaz Wan Ramzan bin Wan Mamat dan tetamu kehormat yang lain meninggalkan majlis.